Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Kilam Shah bin Ramlan di 2023-11-06-828. My name okay, so today I would like to talk to you about vocabulary. So sorry for my bad voice because last night Malaysia tie with Korea, so that I jerit, so my voice disappear. So let's continue. So the first topic is what is vocabulary. So let me tell you what is vocabulary. Vocabulary is when one person unlawfully compels another to engage in sexual intercourse against their victim will. Most rape statistics also include sexual assault without actual attempt to commit rape by force or threat of force. So basically vocabulary ni kita merogol secara paksa dan bukannya kerelaan mangsa tersebut. So memang kalau ikut statistik memang rate secara merogol secara paksa ni adalah yang paling tinggi. Okay. So let's move to patterns of vocabulary. So saya terangkan pattern of vocabulary ni berdasarkan ayat yang di atas ni. So pattern of vocabulary ni dia memang mangsa itu memang majoritinya adalah wanita lah. So memang wanita ni dia recognize possibility untuk dia kena rape tu. So bila dia recognize dia punya possibility untuk rape tu, dia akan lebih berwaspada. Kebiasaan wanita akan lebih berwaspada. Contohnya contoh yang dia bagi tu, jalan dekat kolej waktu malam kan, dia akan lebih berjaga-jaga untuk berjalan seorang diri. Lepas tu mengikut kajian 67% mengatakan bahawa orang-orang yang dirogol ni mengenali orang-orang yang merogol mereka ni. Sebagai contoh, kalau tempat contoh kat situ, as relative, people well known, casual acquaintances, dan sebagainya. So let's move to the next part, which is date rape. Date rape ni kalau bahasa Melayu pun kita dah tahu yang dia akan buat rogol temu janji. So bila rogol temu janji ni basically pihak mangsa dan pemangsa, lelaki dan perempuan ni dia kenal lah each other kan. So dia orang keluar date, dia orang keluar makan bersama ke. So biasanya lelaki akan belanja ke. So lelaki tu dia akan expect, dia dah expect macam tadi kan bawah cakap, dia dah expect benda tu. So dia dah, apa orang panggil dalam bahasa Melayu, dia dah agak dia memang nak merogol perempuan ni. Tetapi pihak perempuan pula tidak merasakan firasat yang sama. Dia tak merasakan, oh lelaki ni belanja makan, lepas ni aku kena bagi dia benda lain macam tu. So basically date rape ni kebiasaannya macam tu lah. So tadi kita dah borak pasal date rape, betul. So date rape ni basically lelaki dan perempuan kan. So this is a new part, which is male and prison rape. So male prison rape ni kita tahu yang bukan sahaja perempuan yang boleh dirogol, malah lelaki pun boleh dirogol. Bila lelaki, kebiasaannya benda ni berlaku di prison, iaitu penjara. So mengikut kajian based on jails in the United States, lebih 31,000 banduan telah pun dirogol di dalam penjara. So kalau mengikut kajian, 4% of all males who pass through the facilities become victims of sexual assault. So kat sini kita sedar dan kita tahu bahawa bukan perempuan sahaja mangsa kepada masalah rogol ni, malah lelaki pun sama. Lelaki pun boleh terlibat dengan rogol. So seterusnya, next we move to the political context of rape. So basically ada beberapa kajian yang dilakukan dalam tajuk ni. So salah satunya ada yang kata merogol ni adalah sebuah political act. Sebabnya pihak lelaki akan berkumpul beberapa orang, a group of men akan dia orang ni mempunyai power terhadap seorang perempuan. So bila dia orang ada power, this is why we call it the political act. So dia orang ada kuasa terhadap perempuan tersebut dan dia orang melakukan rogol terhadap perempuan tersebut.
So ada juga observer yang claim mengatakan wanita ni adalah sebuah golongan manusia yang lemah. So bila mana dia orang lemah ni, dia orang kalau boleh tengok dekat perenggan tu, dia kata in need of protection and shelter from the harsh realities of life. So itu sahaja daripada the political context of rape. So seterusnya ialah rape reporting, which is rape reporting ni kita tengok kes-kes report-report berkaitan dengan kes rogol. So kalau bawah tajuk besar tu kita boleh tengok victim hesitate to file report for several understandable reason. So basically tak semua orang yang dirogol akan membuat laporan pada pihak polis. So di sini ada beberapa sebab mengapa dia orang tak nak melakukan laporan kepada pihak polis. So kalau yang tengok yang pertama tu, dia kata rape is an emotionally upsetting and deeply humiliating experience for the victim. So seperti yang kita tahu, rogol ni kan suatu perkara yang agak dahsyat. So bagi mungkin mangsa tu akan trauma dengan apa yang berlaku. So dia akan jadi tak tenteram dan dia tak tahu apa yang dia perlu buat yang pada haluan yang betul. So yang kedua, kita boleh tengok victim often encounter a strong stigma even within their own family, although attitudes are now slowly changing. So kat sini kita boleh tengok yang dia orang bukan setakat malu dengan diri sendiri, dia akan malu dengan keluarga, kawan-kawan, rakan sekerja, rakan sekelas ke apa. So dia akan malu dengan orang sekeliling. Dan selain dia malu, attitude diri dia tu pun akan sedikit mula berubah sebabkan trauma yang dia lalui terhadap kes rogol tersebut. So untuk melakukan report ni bukanlah mudah bagi pihak mangsa, tetapi mangsa perlu sedar membuat report tu adalah satu perkara yang betul untuk dia lakukan. So rape reporting, kita bergerak kepada lagi satu slide. So slide kat lagi satu ni dia menerangkan bahawa kalau mengikut pengedaran zaman, mengikut pengedaran masa, kita dapat lihat bahawa manusia makin berani untuk membuat laporan apabila mereka dirogol, tak kisahlah perempuan atau lelaki. So mangsa wanita dia mempunyai keberanian untuk melakukan laporan polis. Ada dua sebab. Yang pertama, kita boleh tengok to stop or prevent a repetition of this kind of incident. Yang kedua, they identify reporting as the right thing to do. So dia orang dah sedar bahawa laporan polis ni adalah perkara yang betul yang mereka harus lakukan. Tetapi mengikut kajian juga, dia mengatakan bahawa orang yang melakukan laporan polis, lelaki lebih kurang melakukan laporan polis berbanding wanita yang menjadi mangsa rogol. So let's move to the legal reform for rape case. So maksud kat tajuk ni ialah pembaharuan undang-undang untuk kes rogol. So seperti yang kita tahu, kes rogol ni dia mempunyai banyak undang-undang mengikut siapa yang keluarkan undang-undang tersebut. So ada beberapa perubahan lah dalam kandungan undang-undang tentang rogol ni. So kalau ikut tradisional punya style, konsep undang-undang tradisional, dia menghadkan cas rogol kepada tindakan tu. Tindakan rogol ni ialah penembusan zakah dan faraj. Kalau undang-undang lain pula, sebagai contoh undang-undang Michigan, dia mentakrifkan penembusan seksual ni sebagai persetubuhan, seks oral ke, persetubuhan ke, tak kisahlah macam mana, perlu kena sedikit pun, walau sedikit pun mana-mana bahagian badan seseorang tu, kalau sebarang objek masuk ke dalam lubang kemaluan tu adalah dikira sebagai merogol. So ada beberapa perubahan undang-undang yang dilakukan dalam rogol ni lah, mengikut pengedaran masa dan mengikut siapa yang mengeluarkan undang-undang tersebut. So next we move to theories of rape. So teori-teori dalam merogol ni lah. So kalau tengok poin pertama, kita baca, a theory of rape is not the same as a catalogue of motive for rape, although offender motive have a relevant place in a theory explaining offender behaviour. So kat sini kita boleh faham bahawa yang teori-teori dalam merogol ni tidak sama dengan motif-motif melakukan rogol, seperti motif-motif pemangsa melakukan rogol. So kalau dia juga bagi tahu yang sexual motivation definitely contribute the most rape. So dia punya motivasi untuk merogol tu pun definitely memang akan membantu untuk mereka meneruskan aktiviti rogol diorang tu. So banyaklah teori-teori yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa lah.
untuk mengkaji apakah teori-teori sebenar untuk melakukan rogol ni. Tetapi kajian-kajian tersebut ada yang still ongoing dan belum dapat mencapai kata putus. So seterusnya antara teori rape yang telah dikenal pasti ni adalah victim hesitate to file report for several understandable reason. So ada 4 teoris yang telah dilakukan, yang telah dikaji. Yang pertama, rape represent an extension of legitimate violence in society. Sebab apa orang melakukan laporan terhadap pihak berkuasa? Sebab orang dah sedar bahawa rogol ni bukan perkara biasa-biasa, memang perkara yang dahsyat yang perlu dilakukan laporan terhadap pihak berkuasa. Yang kedua, rape varies with the degree of gender inequality. Increasing equality between the sex reduce the likelihood of rape. So kat sini yang diterangkan bahawa lelaki dan perempuan ni dia menekankan equality between the sex reduce. So dia menekankan gender inequality antara lelaki dan perempuan. So yang ketiga ialah rape result in part from depiction of women as sexual object in pornography. So seperti yang mana kita tahu, kalau tengok poin yang kat bawah tu, dia bagi tahu yang pornografi content ni dia menjadi antara sebab mengapa lelaki-lelaki di sana belajar how to rogol, how to melakukan seks tu dari situ. So dia dalam poin yang ketiga ni dia bagi tahu yang lelaki-lelaki ni menganggap perempuan itu adalah objek seks, objek pornografi. So yang keempat, rape result from value conflict in the larger society. So itu sahaja perbentangan saya pada hari ini. Harap para audiens akan lebih memahami tentang tajuk yang saya bentangkan, iaitu forcible rape. So thank you for lending your eyes. Jangan lupa like, follow and subscribe guys. Bye.